Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan tengok mengenai ataupun kita akan belajar mengenai platform M+. Okay. So, platform M+, jika anda buka yang baru sahaja register account dengan M+, mula-mula sekali bila anda buka, dia akan memaparkan sebegini. Okay, paparan dia akan jadi sebegini. So, saya akan terangkan satu persatu mengenai fungsi yang terdapat di dalam platform M+ ni. Okey, pertama sekali, butang yang paling penting sekali ada dua kat sini. Sorry, ada tiga. Satu, butang buy di sini. Okey, nombor dua, order status dan butang sell di sini. Okey, so jika katakanlah sekarang ni saya hendak membeli sesuatu kaunter. Contohnya saya hendak membeli kaunter katakan di sini saya nak membeli kaunter hibiscus sebagai contoh. So saya akan klik dan highlight pada kaunter hibiscus ini. Okey, saya akan tekan anak panah di sini. Okey, saya akan just pergi ke normal order. So saya akan pergi pada normal order, maka akan keluar paparan pembelian di sini dan saya akan masukkan. Saya akan beli satu unit, satu lot di sini dia kira sebagai satu lot. Okey, sebab kalau nampak sini dia tulis darab 100. So bermaksud satu darab 100. So it's equal to satu lot lah. So pada harga berapa? Katakanlah saya nak beratur. Okay, saya nak Q buy. So saya boleh Q buy pada harga bermula daripada 70 sen sehinggalah 72 sen. Jika saya terus nak match, maka saya akan boleh ambil 0.725. So sebagai contoh, saya sekarang ni saya just nak Q buy pada harga 70 sen. So saya tekan Q buy di sini. Dan saya akan, jika saya nak validity dia ataupun kita panggil sebagai had untuk saya nak beratur berapa lama ni, so saya boleh pilih day kat sini, maksudnya hari ni. Jika order saya tak match sebelum pukul 5 petang, maka order ni akan terbatal secara automatik. Namun jika saya nak buat lama sikit, mungkin saya boleh tekan good till date dan saya akan boleh letak pada tarikh yang tertentulah. Kebiasaannya dia akan benarkan selama sebulan. Okey, dalam kes ni saya nak buat validity hanya untuk hari ini saja. So bila saya tekan satu lot pada harga 70 sen, saya nak Q buy pada harga 70 sen, kemudian saya akan just tekan butang send now. So apabila saya tekan butang send now di sini, dia akan minta trading pin. Trading pin tu apa? Trading pin tu adalah sama juga dengan password untuk anda masuk ke dalam platform ini. So dia sama saja. So saya masukkan trading pin, saya tekan OK. So apabila tekan OK sahaja, dia akan hantar, dia akan tanyalah nak confirm ke tak order ni. So saya akan tekan butang confirm. Kemudian kita boleh check status order kita pada butang ini. Okay, so dia akan paparkan order kita pada order status ni. Bila kita tekan order status, kita akan nampak order confirm. Okay, jika order kita dah match, maka dia akan tulis all match. Jika dia hanya partially match, dia akan tulis kat sini partially match lah. So macam ni, dia nampak sebagai all match. Maksudnya order saya untuk ini, dia dah match semua sekali. Okay. So itu untuk urusan pembelian lah. So jika katakan sekarang ni anda nak membeli secara odd lot, so maka anda hanya akan tekan sama juga butang buy juga. Cuma kali ini berbeza, kita akan pergi ke C ni, normal order odd lots. So saya akan tekan normal order odd lots. Maka akan terpapar. So kali ni kalau anda dapat lihat kuantiti kat sini dia tulis darab 1. Maksudnya kita boleh membeli kurang daripada 100 unit. Okay. So kurang daripada satu lot. So saya boleh letak kat sini 50 unit sebagai contoh. Kemudian kita boleh pilih harga. Kali ni kalau kita nampak, kita akan nampak dia kurang sikit. Maksudnya tak ramai orang yang berjual beli odd lots ini. Okay. So saya mungkin boleh letak 0.595, 0.600
dan sebagainya lah. Itu terpulang kepada masing-masing berapa kita nak beli hot lot sini. Dan yang lainnya fungsi dia ni semua sama. Cuma perbezaannya adalah ini digunakan untuk membeli unit-unit yang kurang daripada 100 unit ataupun kurang daripada satu lot. Okay. Untuk kali ini, untuk contoh ni saya akan just cancelkan. So, butang yang ketiga yang paling penting adalah butang menjual ni lah. So, sekiranya saya nak menjual counter yang saya ada, saya just boleh tekan butang sell ni dan dia akan paparkan normal order. Okay. Dan kita akan buat seperti mana yang kita buatlah untuk pembelian tersebut. So, katakanlah saya ada counter hibiscus ni sebagai contoh, saya nak menjual 100 lot, okay, pada harga. Kalau saya nak match terus, saya akan ambil kepada ready buyer. Okay, dalam ni ready buyer ada daripada 70 sen sampai ke 72 sen. Saya boleh matchkan terus pada 72 sen. So, saya akan tekan 0.72. Okay. Dan saya akan tekan butang send now ni. Apabila butang send now ni ditekan, maka dia akan terus match. Jika saya pilih 0.725, okay, macam tadi kita tengok 0.725 ready seller. Ini geng-geng yang beratur. So, geng-geng beratur untuk menjual dah berubah dah sekarang ni 0.720. Katakanlah saya tekan 0.720 ataupun 0.725, maksudnya saya queue untuk sell. Saya beratur untuk menjual. Dan jika saya menekan butang send now ni, maka order saya akan dihantarlah. So, itu adalah penerangan mengenai butang buy, order status dan sell. So, sekarang ni apa yang dipaparkan, maklumat apakah yang dipaparkan di dalam platform ini? So, KLCI sekarang ni menunjukkan dia meningkat sebanyak 15.10 mata bersamaan 0.94% dan sebanyak 1615.65 mata. Okey, ini maklumat pertama yang kita akan dapat lihat pada paparan platform kita. So, volume yang didagangkan adalah sebanyak 1.869 bilion. Okey, dan value yang didagangkan sebanyak 846.756 dan meningkat 971 juta. Okay, yang kat sini pula 642, 231, 351 ni menunjukkan yang dinamakan sebagai market breadth. Okay, macam mana keadaan market hari ini. So, kita boleh katakan, kita boleh lihat kat sini 641 counter meningkat, 233 counter menurun dan 350 counter yang harga dia tak berubah. Okay, yang meningkat ni macam mana? So, meningkat ni kita dapat tengok contoh macam ni, Sapura Energy. Okay, harga terakhir dia 0.165. Dia dah meningkat sebanyak 10%. So, inilah counter-counter yang meningkat. So, counter yang menurun katakan macam ni, Arctronic. Okay, harga last dia 0.910. Dia dah menurun sebanyak 13.33%. So, ini adalah contoh counter yang menurun. Maklumat apa lagi yang kita boleh dapat kat sini? Okay. Kalau kita right click pada counter yang kita nak lihat tu, kita boleh tengok general info. So, pada general info ni dia akan paparkan segala maklumat mengenai counter tersebut ataupun syarikat tersebut. Contoh, Sapura Energy ni berada di dalam main market, di dalam sektor energi, di dalam subsektor energy infrastructure equipment. Okay. Dan untuk yang baru berjinak-jinak dengan platform M Plus ni, kita akan dapat, kita kena tahulah apa butang-butang ataupun fungsi butang-butang yang terdapat di dalam platform M Plus ni. So, sebagai contoh, di butang yang ni, okay, ini merupakan kita katakan sebagai template untuk macam mana kita nak paparkan apa yang kita nak lihat. Okay, ini sekarang ni kita berada di dalam template A. So, rupa bentuk dia macam ni lah. So, kita tekan template B, rupa bentuk dia macam ni. Dan sebagainya lah. Kita boleh tukar. Ikut macam mana kita nak lihat platform kita sendiri. So, ada macam-macam. Ada berbagai jenis template berdasarkan kesesuaian kita. So, kita akan tahulah macam mana, apa yang kita nak tengok sebenarnya. So, kebiasaannya untuk paparan permulaan, so saya akan nak lihat sebegini rupalah. Dan mungkin saya nak lihat dengan detail sedikit mengenai counter-counter ni.
So saya akan letakkan, saya akan tekan butang di sini dan saya akan letakkan maklumat tambahan, tekan right di sini, maka akan keluar maklumat tambahan mengenai kaunter tersebut. So sebagai contoh sekarang ni kaunter Sapura Energy, dia didagangkan pada harga 0.165 dan kita ada kat sini apa nombor-nombor ni, best buy, best sell. So ini sebelah kiri ni kita panggil sebagai Q buy, sebelah kanan ni kita panggil sebagai Q sell. Okey, macam mana nak baca? So sekarang ni ada sebanyak 403 orang sedang beratur untuk membeli sebanyak 475,263 lot pada harga 0.165. Dan sebaliknya, untuk Q-Sell pula, 190 orang hendak menjual sebanyak 199,188 lot pada harga 0.165. Okey. So ini untuk pembacaan Q-Buy dan Q-Sell. So macam ni saya ada 5 dipanggil sebagai 5 level market depth. So saya boleh dapat lihat 5 level daripada harga 0.14 sehinggalah 0.16. Kebiasaannya anda hanya ada 3 level. So untuk klien-klien saya yang dah banyak trading, so saya akan berikan mereka ataupun anda boleh request sendiri untuk mendapatkan 5 level market depth ni. Okey. Jika saya nak tukar, saya tak nak tengok Sapura Energy sekarang ni, saya hanya boleh klik dekat sini. Okey, so di bawah ni pula kita akan dapat lihat dipanggil sebagai tick chart. So tick chart ni memaparkan transaksi pada setiap minit yang berlaku pada kaunter Sapura Energy ini. Okey. So kalau kita right click, kita boleh tukar sama ada handy info. Okey, handy info ni dia akan memaparkanlah maklumat-maklumat asas mengenai kaunter tersebut. So tick chart tu saya boleh lihat pada jika saya klik pada sini, group by time chart. So ini adalah tick chart. Kalau saya right click lagi, saya boleh tukar pada group by time. So ini adalah memaparkan setiap transaksi yang berlaku pada setiap minit tersebutlah yang akan dipaparkan dalam bentuk chart, dalam bentuk tick chart. So dalam kes ni saya kebiasaannya akan lihat kepada tick chart kat sini. Dan kat bawah ni kita boleh customizekan sama juga maklumat handy info, maklumat volume, maklumat price. Okay. So kita boleh tukar. So sebagai contoh kat sini, kalau biasanya saya akan letak group by volume ni, untuk counter Sapura Energy ni, orang yang membeli 1000 lot ke atas, ada banyak sebanyak ni, 1.247 juta lot telah dibeli. Okey. Dan kalau kita tengok B percentage ni apa? Dia adalah buying percentage. Sebanyak 55% daripada volume ni, 1.247 juta ni adalah merupakan transaksi pembelian. Okey. So ada sebanyak 109 transaksi dan di dalam 109 transaksi tu 55% merupakan transaksi belian. So macam tu jugalah kalau kita nak baca 1 sehingga 99 lot ni. Ada sebanyak 5049 lot telah transaksi yang telah berjaya dan buying percentage dia ada sebanyak 83%. Okay, transaksi dia ada sebanyak 142 transaksi. Dan kat bawah ni kita boleh nampak transaksi-transaksi yang baru sahaja dilakukan. Okay, sebagai contoh tadi ada seorang dia membeli sebanyak 16 lot pada harga 0.165 sen pukul 9.40 saat. Okay. So itu adalah untuk paparan utama. So apa butang ni pula? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni butang apa? So ini kalau kita analogikan, dia adalah seperti butang-butang preset radio. Okay, butang-butang preset radio yang kita ada, yang kita lihat dalam kereta dan sebagainya. So macam ni saya dah presetkan kepada paparan sebegini rupa. Okay. So untuk butang 3 ni saya presetkan kepada paparan yang macam ni. Butang keempat saya buat paparan macam ni, 5 dan seterusnya lah. Okay, ini bergantung kepada macam mana anda nak lihat. Dan kalau perasan pula kat sini ada nombor 4, 4, 4. Okay, so apa maksud nombor 4 ni? Maksudnya adalah, katakanlah sekarang ni saya tekan
pada market trade monitor ni, saya tekan saja, maka dia akan paparkan Franken kat sini. Sebab saya tekan Franken tadi, counter Franken. Saya tekan Greatech, dia akan keluar counter Greatech kat sini. Okay, kalau saya tekan Velesto kat sini, dia akan keluar Velesto kat sini. Sebab semua ni dia dihubungkan. 4, 4 dan 4. So itulah maksud 4. Katakanlah saya tukar 4 ni kepada 1. Okay. Saya tukar kepada 1. Kalau saya tekan dekat sini, dia tidak akan bertukar. Nampak? Dia tidak akan bertukar. Sebab dia tidak berhubung. Dia tak link. So, saya kena tukar balik kepada 4. Sekarang ni kita nak buat watch list. Watch list ni adalah senarai counter-counter yang kita nak lihat lah dan kita nak perhatikan pergerakan counter tersebut. Macam mana kita nak buat watch list? Okay, dekat sini kita ada butang tambah, kita ada butang tolak dan kita ada nampak butang macam buku ni. So kita akan tekan pada butang buku, ikon buku ni, maka dia akan memaparkan, okay, dia akan memaparkan favorites kita ataupun watch list kita. So sebagai contoh, saya nak buat watch list baru. Katakan saya nak buat watch list untuk hari ini 08, saya boleh namakan dia 0803/2021. Okay, dan saya nak masukkan, ada dua cara untuk masukkan. Cara pertama, okay, kita boleh add terus kat sini. Sebagai contoh, saya nak add counter. Saya just ambil counter mana-mana. Saya nak add 3A ni sebagai contoh. Okay, saya nak add Advanta, nak add Advancon. Okay, mungkin saya nak add Mflex, AirAsia. Okay, apabila saya tekan ni saja, saya boleh tekan, apabila saya tekan OK ni, maka dia akan terus masuk ke dalam watchlist saya. Okay. So, jika saya close di sini, maka saya akan dapat lihat watchlist saya 08032021 ni ada di sini. Dan saya tekan kat sini, akan terpapar counter-counter yang saya masukkan ke dalam watchlist. So, macam mana nak tambah cara kedua? Cara kedua dia adalah simple. So, daripada senarai all stocks ni sebagai contoh, saya nak tambahkan Acostack. So, saya just right click dan saya tekan add to favorites dan terus kepada watchlist mana yang saya nak letak. Dalam kes ni saya nak letak di dalam watchlist hari ni lah. So, saya letak di situ dan jika saya tekan balik dan pergi untuk lihat watchlist saya, maka akan terpapar Acostack tersebut. So secara detail, jika saya nak lihat transaksi yang berlaku bagi saham Acostack, so saya double klik saja pada Acostack dan saya akan dapat lihat pergerakan yang chart ni dipanggil sebagai tick chart. Okay, secara terperinci mengenai setiap minit apakah yang berlaku pada saham Acostack ini. Okay, di sini kita akan dapat lihat B. B ni maksudnya buying percentage. Macam saya terangkan tadi, buying percentage contoh kata pada pukul 9.45 pagi, buying percentage dia adalah 100%. Okay, 100% sebanyak volume dia adalah sebanyak 80 lot. So 80 lot. Kat sini kalau saya tekan pada pukul 9.45 ni hanya ada satu transaksi saja. Saya boleh nampak satu transaksi membeli sebanyak 80 lot. Kalau saya tekan di sini pula, okay, saya akan nampak sebanyak 3 transaksi yang berlaku pada waktu tersebut. So untuk kembali kepada page asal, just tekan butang home di sini. So anda akan dapat kembali ke page asal ya. Dan jika anda tekan butang 1 di mana saya set butang 1 tu sebagai home page yang betul saya, dia akan kembali kepada home page yang anda nak lihat pada awal sekali. So itu adalah sikit sebanyak mengenai fungsi-fungsi utama platform M+. Semoga info yang saya berikan ini bermanfaat untuk anda. Jika anda hendak membuka akaun CDS, anda boleh berhubung dengan saya secara terus. Dan jika anda memerlukan sebarang bantuan pun boleh untuk kontak saya. Sekian, terima kasih.